أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب استحباب اللهم صل على سيدنا محمد مد الذاكر قول لا إله إلا الله لما فيه من التدبر. وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, fattadabburu fi dzikri matlubun, maka bertadabbur dalam berzikir itu ialah suatu yang dituntut. Kama huwa matlubun fil qiraah, seperti mana tadabbur itu dituntut di dalam membaca Al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mentadabburkan zikir itu ialah suatu yang dituntut, matlub. Tadabbur maknanya kita menghadirkan makna, kita sebut dengan sebutan yang baik, makhraj hurufnya betul. Itulah yang dimaksudkan dengan tadabbur.
Bila kita sebut la ilaha illallah, jadi kita mentadabburkan maknanya. Berzikir ialah sama seperti Al-Quran. Al-Quran bila mana kita baca, kita wajib mentadabburkan makna dalam kitab suci Al-Quran. Dengan makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca Quran, yang pertama sekali bacalah dengan meraihkan huruf-huruf dalam Al-Quran, dengan kita mempelajari makhraj hurufnya, dengan kita mempelajari hukum-hukum tajwid, supaya kita baca Al-Quran dengan betul. Al-Quran kalau kita baca dengan betul, dia menjadi hujjah untuk menolong kita di akhirat esok. Tapi kalau kita baca Al-Quran salah, kita pun tak belajar, nak baca aja, jadi dengung, panjang, pendek, apa semua kita tak kira, kita belah baca macam tu je. Jadi itulah yang dikatakan Quran yang akan menghujah kita di akhirat esok. Dengan makna bukan kita baca Al-Quran kita mendapat manfaat, tapi kita baca Al-Quran kita mendapat mudarat. Maka baca Quran bagi elok. Maka seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Quran wajib kita baca dalam keadaan tadabbur, memperhatikan maknanya. Begitu juga zikrullah. Kata dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fatadabburu matlubun. Mentadabburkan makna-makna dalam zikrullah itu matlub, sangat-sangat dituntut. Kama huwa matlubun fil qiraah, seperti mana tadabbur itu dituntut di dalam membaca Al-Quran. Lishtirakihima fil ma'na al-maqsud, kerana berkongsi zikrullah dan juga Al-Quran pada makna yang dimaksudkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makna yang diqasadkan sama ada membaca Al-Quran ataupun zikrullah ialah untuk membesarkan Allah. Zikrullah dan juga Al-Quran tujuannya satu, iaitu untuk membesarkan Allah yang kita sebut, yang kita baca. Kalau zikrullah kita sebut nama Allah, kalau Al-Quran kita membaca kalam dia. Itu tujuan baca Al-Quran. Kita nak rasakan kebesaran Allah. Bila mana kita nak rasa kebesaran Allah, kita kena mentadabbur, memperhatikan makna dia. Jangan semata-mata nak habis baca Al-Quran sedangkan kita tak tahu apa dia makna dia. Banyak orang nak habis sebulan khatam sekali Al-Quran, tapi tak mengambil tujuan daripada nak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran nak timbulkan dalam diri kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Al-Quran kita tak tahu makna dia, tetap kita mendapat pahala. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran ni Nabi kata alif satu, lam satu, mim satu. Maknanya alif dibalas 10, lam dibalas 10, mim dibalas 10, 30. Bukan alif lam mim itu satu kalimat, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Alif lam mim, baca bagi betul.
Alif satu, lam, alif lam. Pasal apa kita kena tengok? Sebab mim bertemu dengan mim, idgham mislain. Alif satu, alif lam, alif lam mim. Alif satu, lam satu, mim satu. Dapat pahala, tetapi tidak menimbulkan kebesaran Allah kalau kita tak tahu makna alif lam mim tu apa makna dia. Jadi alif lam mim itu, kata ulama, di sana ada pelbagai fahaman, pelbagai pemahaman yang telah diertikan oleh ulama. Alif lam mim tu apa? Ada ulama yang mentakwilkan, ada ulama yang membiarkan. Ulama yang mentakwilkan, dia berkata itu ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama-nama Allah. Tapi ulama yang tak mentakwilkan, menyerahkan semua itu kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita baca Fatihah tu, kita baca macam tu, dapatlah pahala kita dengan kita baca Fatihah tu. Kalau kita tahu makna, dia akan dapat lebih daripada kita tahu. Kita akan dapat pahala lebih daripada yang kita baca tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Dikau kami semua, akan Dikau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang Engkau memberi nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murka. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Okey. Jadi tentulah bila mana kita baca Al-Quran, kita tahu makna, jadi kita akan dapat menghayati. Maka begitulah daripada Alif Lam Mim sampai habis dengan Suratun Nas, semua itu kita kena belek makna. Itu sebab tu saya mengajak ni, saya pakai kitab Arab. Tak apalah mesti nak pakai kitab Melayu. Kalau pakai kitab Arab ni, kalau pengalaman saya duk mengajar di Masjid Bukhari, di Salihin tu, orang pakai kitab Arab tu lama-lama dia faham Al-Quran. Saya terjemah. Bila terjemah, tuan-tuan tengok, tuan-tuan buah makna di bawah. 3 tahun mengaji kitab Arab, insya-Allah Al-Quran dia faham. Kecuali adalah beberapa tempat yang dia tak faham, dia kena buka lah. Tapi insya-Allah dia faham Al-Quran. Itulah tujuan saya baca kitab Arab. Bagi siapa-siapa yang nak faham Quran, beli kitab Arab, tu terjemah. Lama-lama dia faham. Bukan banyak sangat pun yang kita nak faham, sebab banyak dalam bahasa Arab ni kita dah guna dah bahasa kita. Al-qalbu, mana hati, tu faham dah tu. Zikir, mana zikir juga kan. Ini mana kita banyak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Al-Quran kita bacanya, kita nak merasakan kebesaran Allah. Bila kita baca Quran, kita faham cerita dalam Quran. Contoh Sayyidina Muhammad, kisah berkenaan Bani Israel.
nak cari siapa yang bunuh orang ni. Dalam Suratul Baqarah, bila mana kita faham cerita dia, oh Quran cerita hak ni, tentulah kita dapat menghayati. Habis hak tu 30 juzuk, ulang lagi baca surah yang sama juga berkali-kali. Setiap kali kita mengulang surah yang sama, rasa kita terhadap cerita tu berbeza-beza. Kalau tu tujuan kita baca Quran lah, 1000 kali kita ulang, tetap tak sama dengan kita rasa hari tu dan kita rasa saat ni. Itu kelebihan Al-Quran. Kita baca cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kita tahu cerita dia, kita tengok makna dia, kita baca, kita boleh menangis pada saat Nabi Allah Yusuf alaihi salam sebagai contoh. Taib, dah jadi Azizu Misra, pemerintah Mesir, pemegang amanah, jaga perbendaraan negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu negeri Mesir tu dalam keadaan menghadapi kemarau panjang. Jadi semua orang kampung pakat mai ke Mesir, mai nak ambil gandum yang kerajaan simpan sejak beberapa tahun lepas. Kerajaan dah bersedia dah salah senamah untuk menghadapi situasi negara yang gawat. Ketika Nabi Allah Yusuf, Allah tunjuk jadi pegang perbendaraan. Hari itu yang masuk, tengok-tengok abang-abang dia yang lempak di dalam telaga. Nabi Allah Yusuf sudah mendewasa, sudah jadi pembesar negara, sedangkan abang-abang dia duduk kampung lagi. Ketika itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok abang-abang dia masuk, otak dia jalan, macam mana aku nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak cari ayah aku. Bila dia kena buang, dia kena beli, dia tak tahu dari tak mana dah, tak mana kampung asal dia, di mana aku nak cari ayah aku. Dia buat langkah pertama, salah Sayyidina Muhammad, dia tak bagi lagi, hampa kena buat mai semua adik-beradik hampa. Kata mereka, kami ni nak mai bawa hak yang hak paling kecil tu berat sikit, sebab tu ayah kami sayang. Mereka tak habaq lah, mereka telah pergi buang Nabi Allah Yusuf, sedangkan tu Nabi Yusuf depan mereka tu. Mereka kata ayah kami sayang sangat adik kami, ke mana Bunyamin. Pasal ayah tak bagi mai, sebab ayah ada pengalaman lah, hampa pergi buang dia. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata macam ni, tak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa, buat mai juga. Kalau hampa tak buat mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada. Tapi Nabi Allah Rasul nak bagi, ayah dia bagi izin Bunyamin mai tu, dia suruh bagi baju ni, bagi kat ayah. Allah Subhanahu. Depa tak tahu apa lagi. Nabi Allah Yaqub sallallahu alaihi Muhammad, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina, berbatu-batu lagi nak sampai tu, dah terhidur dah bau Nabi Allah Yusuf sallallahu alaihi wasallam, bau dah Nabi Allah Yusuf. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, itulah cerita dia. Sampai last sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah abang-abang ni bila tak faham, lepas tu baru faham tentang ayat anta Yusuf, hang ka Yusuf. Tentu berotuh hati sikit lah. Masalah. Jadi kalau kita baca cerita tu, kita faham, kita akan dapat menghayati, mungkin kita boleh menangis. Tujuan zikir itu juga untuk membesarkan Allah. Bila kita berzikir, kita tak tahu apa kita zikir, kita tak timbul kebesaran Allah. Bahkan kalau zikir, kalau kita berzikir, kita tak tahu maknanya, tidak ada pahala. Al-Quran ada juga. Al-Quran ni kalau kita baca Salallahu Alaihi Muhammad, makna tak tahu pun dapat pahala. Zikir kalau tak tahu makna, zikir saja tak ada makna, sebab tak ada pahala. Baik,
Apa kita nak kata pada kata, apa kita nak hadirkan di hati kita pada kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita kata ialah Allah jua Tuhan aku. Mana hanya Allah Tuhanku. Allah jua Tuhanku mana hanya Allah Tuhanku. Jadi bila bagi bergabung di antara lidah dan hati, lidah kata la ilaha illallah, hati kata Allah jua Tuhan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bergabung di antara dua tu, maka timbullah dalam hati kita rasa maha agungnya Allah, hebatlah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala walihada kana al-madhhabu as-sahih al-muqtar. Di atas ini ialah merupakan pandangan yang sahih lagi terpilih, istihbabu maddi dzakiri, maka sunatlah memanjangkan oleh orang yang berzikir perkataan la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas pendapat yang terpilih ni, bismillahirrahmanirrahim, untuk menghadirkan, untuk menimbulkan kebesaran Allah, maka sunatlah bagi orang yang berzikir itu memanjangkan perkataan la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina, la ilaha illallah. Tapi panjang tu mesti mengikut hukum juga, hukum tajwid. Sebab itu kita tengok orang tua-tua berzikir kan, Allahumma salli ala sayyidina, la, panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi memanjangkan zikir itu adalah untuk menghadirkan makna Allah jua Tuhan aku dalam hati. Saya tengok pernah hadir satu majlis zikir di Kelantan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau tengok orang yang kita buat majlis zikir di kampung-kampung kan, dia mula dengan panjang dulu. Pasal apa dimulakan dengan panjang dulu? Contoh, kita kata la ilaha, macam mana ni? Zikir-zikir tahlil di kampung. Alfu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi panjang. Hak tentu orang mula mengantuk. Allahumma salli ala. Kenapa dia mengantuk? Sebab dia tak mengaji kitab ni. Dia sebenarnya pemanjangkan itu untuk menghadirkan hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjang. Hak belakang tu baru dia berderai sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasal sebab dah awal tu dah buh dah. Allah jua Tuhan aku. Allah tadi Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua dalam hati. Bila dah buh tu, lepas tu tak apa dah, derah sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab dah mula dah. Sebab tu belakang tu kau cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak apa dah, dah. Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku.
Lepas tu bila pi dah merawit dah, la ilaha illallah, la ilaha, okey lagi, la ilaha illallah. Tu kena berhenti lah. No? Bila dah khalifah tengok mereka ni kuih lain dah ni, habislah. Pasal apa? Kalau baca pun tak ada makna dah. Sebab selagi mana berbutir, selagi tu ada pahala. Tapi tak ada apa dah. Tak ada apa dah tu. Pasal tak ada dah. Tak berbutir kalimat dah. Selagi mana ada berbutir kalimat, tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa? Lagi berbutir. Sebab tu zikir pun kena ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi dimasukkan dipanjangkan mat, iaitu pada perkataan la ilaha. La ilaha. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak apa tu? Mak apa tu? Kalau ngaji tajwid lah, la tu alif tu mak ditumbah dengan hamzah tu. Mak apa tu? Mak wajib mutasil kan? Betul tak? Ja'a, bukan. Mak jaiz munfasil. Kalau mak wajib, soalan Sayyidina Muhammad satu kalimat kan, ni dua kalimat. Mak jaiz munfasil. Jadi kalau mak jaiz ni soalan Sayyidina Muhammad, taib, dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Nak panjang pun jangan lebih daripada tu. Kalau mak wajib 5 harakat, yang lebih daripada tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sunat bagi orang yang berzikir memanjangkan perkataan la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lima fihi minat tadabbur. Kerana dalam memanjangkan mat itu kita boleh mentadabburkan maknanya. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi itulah ujian di majlis tahlil. Pasal malam tu orang buat laksa, bihun sup, kotiau kerang, nasi biryani, nasi Arab. Dia bau sampai tempat zikir tu. Tu ujiannya. Kena berjuang jugalah nak menghadirkan hati itu dengan hak duk uji kita tu. Amboi, daripada dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tujuan berzikir untuk menghadirkan kebesaran Allah. Waktu tu kena bertempuk dengan hak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa aqwalu salafi, dan perkataan salafun salih, wa immatil khalaf, dan imam-imam khalaf fi hadza masyhura, pada membicarakan perkara ini masyhur. Wallahu a'lam. Faslun, kita masuk fasal baru. Faslun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang bagi liman kana lahu wazifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqiba salatin aw halatin min ahwalin fafatathu an yatadarakaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha wa la yuhmilha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, wajarlah bagi orang yang ada wazifah. Sayyidina Muhammad, wazifah ni iaitu zikir-zikir yang zikir-zikir yang dia berzikir pada waktu-waktu yang dia telah tetapkan kepada diri dia. Contoh, sahabat Sayyidina Muhammad, lepas asar dia zikir hak ni, lepas maghrib dia zikir hak ni,
Ataupun pagi dia zikir hak ni, petang dia zikir hak ni. Contoh, orang yang baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'ta. Betul? Betul? Abu ulaka bidzambi sampai habis lah. Saya ni kalau tak duduk, dia tak mai, dia kena duduk baru dia mai. Baca Sayyidul Istighfar, baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Orang tu tak akan mati dalam pada Islam, dia akan mati dalam Islam juga. Kelebihan Sayyidul Istighfar, pagi 7 kali, petang 7 kali. Baik, macam mana kalau kita tertinggal? Kalau tinggal, dia tengok dia kata, yang bagi liman kana wazifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin. Bagi orang yang sudah ada wazifah, dia tetap kat diri dia, dia wajib kat diri dia, aku nak baca hak ni pagi, aku nak kena baca hak ni petang. Itu dipanggil wazifah. Baca hak ni siang, baca hak ni malam. Au aqiba salatin, ataupun lepas sembahyang. Lepas sembahyang dia baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Au halatin min al-ahwal, ataupun dalam situasi, dalam beberapa situasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fafatathu, tapi terlepas ni macam-macam. Dulu sibuk dengan anak, nak berzikir lepas sembahyang, anak lepak susu, pergi tinggal, pergi bab susu. Lah ni sibuk dengan cucu pula. Salah Sayyidina Muhammad. Hari lain boleh, hari cucu balik tak apa boleh. No? Hari lain boleh, tengok cucu balik, Allah turun kereta dah, tok kalah tok. Tinggal hadapan mayang tu, dengan telekor-telekor panggil cucu tok, tinggal. Nah, soalan Sayyidina Muhammad, macam mana nak buat? Kata dia, an yatadarakaha, dia kena buat balik. Ada tinggal tu, tak apalah, cucu mai sambut. Takkan tok kata tingkat sembahyang tu cucu balik, tok tingkat duduk astagfirullah, duduk juga la ilaha illallah, tu bukan tok lah kot, tak ada perasaan langsung. No, ni cucu balik ni, kita pun duk simpan hadiah cucu balik, nak bagi hak tu, nak bagi hak ni. Jadi waktu tu ra'ilah anak cucu balik, ra'i anak cucu balik tu dituntut oleh agama. Anak cucu ni bila lepas balik, oh besarlah nilai sambut tu, sampai bunyi kereta tu, mak keluar lalu dah, Allah besar rahmat, oh mak keluar. Saya ingat ayah saya, kalau baliklah dia mesti keluar, dia tengah baca wirid tu, wirid tarekat Ahmadiyah Ustaz Putih, pak buku tu, duk baca buku, tengok balik, tinggal buku tu sambut ni, tak pernah lagi lah dia tak buat macam tu. Masuk kereta tu dah, masuk lagi, dia macam dia tu jaga kereta pula, masuk lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak balik sama juga, nak balik mak ayah tunggu, hantar sampai kita habis kita tahu. Kami pun dalam kereta, anak-anak ni dia pun baca ni, 1, 2, 3, Assalamualaikum tuan, serentak pula. Jadi sampai habis lah mak. Cuba bayangkan satu hari mak kita tak ada lah, anak-anak lah, kita tak disambut lagi. Waktu mana kita nak balik, lepas tak hantar lah, rahmat oh soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila anak cucu balik sambut lah, tapi lagi kena qada tu. Hak baca tadi, hak tinggal tu, Sayyidul Istighfar tu, baca qada balik. Pasal apa? Sebab kita nak membiasakan kita tak lupa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Qala wa ya'ti biha idza tamakana minha wa la yuhmilha. Dan dia hendaklah mendatangkan balik zikir tadi idza tamakana, bila memungkinkan. Mungkin lepas maghrib tak ada juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab cucu duk berlari lepas mayang tu, berlari sana berlari sini, kita pun nak zikir tu tak tenang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak duk khabat kita lah, hak duk panggil tuk lah, mungkin kita tu tak khusyuk juga. Jadi waktu tu kita nak bersembang, nak tanya khabar apa semua, nak kita baru balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qadha satgi, nak tidur malam satgi, kita boleh kata hak tadi kita tinggal tadi, iaitu idza tamakana, apabila memungkinkan dia untuk mengqadha balik. Qala wala yuhmilha, dia tidak boleh mengabaikan tu. Maknanya tak apa, tak boleh, pasal kita dah wajibkan kat diri kita nak zikir tu. Sebab kita semua nak mati dalam tauhid, kita nak mati dalam Islam, dalam iman. Jangan tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alayha lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lam yu'arridha litafidi, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila membiasakan ia memulazamah di atasnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menghalangnya oleh terlepas. Okey, kata musannif rahimahullah taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita membiasakan dengan kebiasaan itu, tertinggal kita buat balik, jadi kita tak menghalang kita untuk meneruskan amalan sekalipun terlepas. Sebab passion kita terlepas, kita qadha, jadi terlepas pun kita akan buat lagi, pasal kita telah membiasakan diri. Jaga-jaga jangan mengihmalkan, mengabaikan yang telah kita biasa buat, kita tinggal. Sebab tu syarak kita menetapkan hukum sunat, mengqadha balik sembahyang sunat yang tertinggal, sembahyang sunat yang ada waktu. Sebagai contoh, duha ni ada waktu, ni waktu dia. Tiba-tiba hari itu tak ada nak sembahyang duha, jangan tinggal, jangan biar macam tu. Qadha duha, seperti seolah-olah duha tu wajib, seperti sembahyang fardu. Semalam tertinggal sembahyang tahajud, sama ada kita sengaja tinggal ataupun kita tertinggal sebab tak bangun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siang macam ni sembahyang balik, qadha. Akhirnya kita jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak meninggalkan perkara-perkara yang namanya sunat. Kalau saya masuk masjid, saya tak semata-mata saya semayang sunat tahiyat masjid, saya qadha tahajud. Sebab saya, alhamdulillah, saya mewajibkan tahajud berdiri sendiri. Jadi bila mana saya mewajibkan tahajud kat diri saya, bila saya masuk masjid, saya semayang sunat, saya semayang qadha tahajud. Kok ada tahajud yang kita tinggal lepas-lepas tu. Saya mewajibkan tahajud ni sejak daripada belasan tahun lagi. Pada kut tertinggal tahajud tu, jadi saya qadha tahajud. Jadi bila mana kita sembahyang sunat, bila mana kita sembahyang sunat tahajud, qadhaan, kita sudah mendapat sunat tahiyat masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya kita tak biasa meninggalkan tahajud. Allahumma salli ala sayyidina, dan kita tak biasa meninggalkan sesuatu yang Tuhan suka kalau kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala
Wa idza, sebab kata ulama masalah Sayyidina Muhammad, innal ihmala sababun litarkil a'mali. Kata ulama, innal ihmala sababun litarkil a'mali. Mengabaikan sesuatu amalan, mengabaikan amalan itu ialah sebab bagi meninggalkan amal. Kita duk tak apa lama-lama kita buat, lama-lama kita tak buat dah benda tu, lama-lama kita tinggal benda tu. Kalau kita nak minta satu amalan itu tak tinggal qada. Kalau kita tak biasa macam tu, lama-lama kita buat tu terbang, lama-lama tinggal macam tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaedah mayang sunat pula. Ada orang dia mayang sunat ni, dia kata sunat ya, sebab tak mau buat tu, kata macam tu. Sedangkan Tok Guru kata tu sunat tu. Kenapa kata Tok Guru macam tu? Sebab Tok Guru suka buat. Kita pula pergi kata sunat ya. Apa kesan meninggalkan sunat? Kesan meninggalkan sunat, kata ulama, man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil faraid. Mana-mana orang yang meringan-ringankan sembahyang sunat, dia akan membawa kepada dia akan meringan-ringankan sembahyang fardu. Cuba tengok, orang yang sunat qabliyah ni, dia ialah orang yang terlebih dulu terlebih dulu ialah dia orang yang pergi masjid awal. Kalau pergi masjid tak awal, terlepaslah qabliyah. Jadi siapa-siapa yang meringankan sembahyang sunat qabliyah, lama-lama dia akan jadi orang yang melewat-lewat dekat sembahyang fardu. Siapa jaga sembahyang sunat, kalau kita kata qabliyah, dia akan jaga sembahyang fardu. Ni orang bang baru bangkit Nabi, bila pergi masjid main sunat ke? Kan sembahyang fardu. Yang fardu lah, tinggal dah sunat. Tapi kalau dia mengutamakan sembahyang sunat, nanti dia akan jaga sembahyang fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia rumah tak yang sunat dah, main rumah main fardu je. Berat main sunat. Nak main sunat kena pergi masjid. Sedangkan kita tahu, walaupun sembahyang sunat di rumah tu besar hukumnya, tapi kalau sembahyang di rumah tak ada, sampai masjid orang dah berat kedua. Lebih baik kita main di masjid, pergilah awal. Kalau kita pergi belakang tak ada dah, sagi tak main sunat dah. Nak main pun hak ba'diyah je, hak qabliyah tak buat dah. Tu kalau nak buat, kalau buat juga. Baik, jadi sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, jagalah terhadap penunaian sembahyang sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa idza tasahala fi qada'iha tasahala alaihi tadyi'uha fi waqtiha. Kata Imam Nawawi, apabila bermudah-mudahlah ia pada mengqadanya, tak apa, bukan ada wajib nak qada. Yang fardu tak apalah kita qada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kita dah ada wazifah, kewajipan tertentu yang kita wajibkan diri kita nak baca pada waktu ni, terlepas, kita pun tak qada balik, tak baca balik. Kata dia, sahula alaihi tadyi'uha. Ketika tu mudahlah padanya untuk mensia-siakan wazifah tadi. Baik, kita ni dalam hidup ni kena ada amalan yang paling kita sayang. Bila dalam hidup ni ada amalan yang paling kita sayang, waktu nak mati teringat tu. Tapi ada orang yang dia tak nak sayang benda amalan soleh ni. Bila kita tak sayang amal soleh, kita akan sayang dunia. Bila sayang dunia, ketika nak mati dunia tu akan sampai. Orang yang sayang sangat harta benda dia, kereta dia, kenderaan dia, rumah dia, dusun dia, bendang dia, duit dia, mah dia, nak mati suhat itulah yang mah. Sayanglah kebun aku, barulah nak mula, aku nak mati dah.
ketika duk sayang, rasa duk teringat, duk sayang tu, malaikat cabut nyawa. Ketika tu matilah seseorang itu dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Su'ul khatimah ni maknanya orang tu mati, dia ingat dunia, dia tak ingat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Lepas tu macam mana nak buat ni? Dalam kita hidup ni, bagilah satu amal soleh kita sayang sungguh hak tu. Dengan makna kita tak boleh hidup tanpa amal soleh. Selagi mana tak mayang duha, dia jadi macam resah, tak betul hidup. Nak cari masjid juga abang berhenti apa ni, duha tak buat lagi sampai takut tu, macam wajib duha tu. Duha tu lah akan jaga kita esok. Tapi kalau ada dunia kita kasih ni, RM2 jangan kasih, jangan sayang, jangan bawa di hati, bawa di tangan. Orang perlu kita bagi, jangan berkira dengan rezeki, bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sayang dunia ni. Jadi ketika itu, itulah yang main ketika mana ketika nak mati. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad, dengar tapak kasut Sayyidina Bilal dalam syurga. Satu malam Nabi mimpi, Nabi sampai di syurga, Nabi dengar tapak kasut Bilal dalam syurga. Tapak kasut bukan, dia macam-macam, ada derap atas heret pun ada. Kalau seret kasut tu, kita tutup long tu, kita kenal yang betul. Kalau heret kasut, dia ni kalau beli kasut duk huih tapak, duk heret. Masalah senamat sereh dia tu dah mai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar tapak kasut dalam syurga, pasal Nabi tersangat kenal sahabat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat dia berjalan malam di bawah cahaya bulan. Nabi tengok lengah-lengok, Nabi kata, tu Abu Bakar, tu Osman, tu Ali. Nabi kenal sungguh para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dengar tapak kasut dia aja, pasal Bilal di kalam tu dia. Nabi kita diri malam, dengan nak subuh Nabi kita tidur sat. Jadi yang gerak Nabi tu Bilal. Mai tu Rasulullah, boleh saya azan Rasulullah? Sedangkan hari-hari dia azan, hari-hari minta izin. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, boleh saya azan Rasulullah? Nabi kata, ya ada bang Bilal. Satu malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi mimpi pergi syurga. Nabi bukan tengok dia, tapi Nabi dengar tapak kasut dia. Lepas subuh Nabi tanya Bilal, hai amai apa? Aku dengar tapak kasut hang dalam syurga. Kata-kata Bilal menangis. Sebab bila Nabi kata macam tu berarti apa? Huwa bin ahli jannah, dia pasti akan masuk syurga. Tapi rendah diri Bilal, dia kata, Rasulullah, saya amai apa? Dia tak rasa dia beramai. Saya amal apa, kata dia. Maknanya dia tak amai apa pada dia. Tapi oleh kerana Nabi tanya, dia kata ada satu amalan, arja amali ilallah, amalan yang paling ku harap Allah terima sekali. Nabi kata apa? Kata Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku kalau aku ambil wudu, aku pasti akan sembahyang sunat wudu. Hatta kalau aku jaga tengah malam sekalipun, aku akan bangkit semik wudu, aku akan sembahyang sunat wudu. Kita bangkit tengah malam juga kan, tapi pergi kencing je. Lepas tu ambil wudu dah, ambil wudu segak balik. Sedang kita tu nak bagi, tak mau segak, nak tidur lagi, mata buka tak habis kan. Soalan senang. Bila jaga-jaga tengah malam, main tahajud, jaga-jaga tengah malam, pergi ambil wudu, lepas tu sembahyang sunat wudu sebelum main tahajud. Ambil wudu waktu mana pun, sembahyang sunat wudu, siang ke malam ke. Hatta kalau pada hari hujan sekalipun, pada hari sejuk sekalipun, dia tak pernah tinggal. Dia ni, kita ambil wudu pada saat sejuk tu pahala lagi besar.
Kita ambil wuduk, panas macam ni, tak ada masalah sangat. Tapi hujan nak ambil wuduk balik, Allahu Akbar, kepala besar. Kata Nabi bilang, hak itulah amalan yang paling kau harap Tuhan terima sekali. Nabi kata, hak itulah yang menyebabkan aku dengar tapak kasut hang dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi hidup ni cari amalan yang kita sayang, kita tak tinggal. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kata Imam Nawawi, wa idza tasahala fi qada'iha sahula alaihi tadhi'uha fi waqtiha. Siapa-siapa yang bermudah-mudah mengqadanya, maka mudahlah atasnya mensia-siakannya di dalam waktunya. Contohlah, orang yang tak ambil berat main tahajud, orang yang tak ambil berat sembahyang duha, daripada tadi masuk waktu duha sampai lagi masuk zuhur, lalu waktu tu macam tu je, tak apa pun tak sembahyang duha, pasal dia tak qada. Tapi kalau dia qada, salat Sayyidina Muhammad, jadi terlepas dia akan buat lagi. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.